Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Amira Omar dari Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia akan membentangkan kertas kerja seminar saya yang bertajuk Hubungan Tahap Pengetahuan dan Penerimaan Guru Pelatih terhadap Teknologi Kecerdasan Buatan dalam Proses Pengajaran dan Pembelajaran. Seperti yang kita sedia maklum, teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence iaitu AI merupakan satu bidang teknologi digital yang sedang berkembang pesat dalam era revolusi industri keempat. Menurut Nawi 2019, dalam kajiannya, komputer, robot, telefon pintar serta kereta tanpa pemandu serta drone adalah antara contoh teknologi AI yang telah digunakan secara meluas dalam kehidupan manusia pada hari ini. Manakala, menurut Tilili et al. 2023, aplikasi berasaskan AI seperti ChatGPT, Perplexity, Bing Chat, Quillbot, Grammarly, Google Assist, Google Translate dan sebagainya menawarkan pelbagai jenis kemudahan dalam semua aspek kehidupan manusia, terutamanya dalam bidang pendidikan. Bagi penyataan masalah, menurut Hastungkara dan Triastuti 2019, usaha untuk menyediakan pelajar yang mampu bersaing di era global banyak mengalami perubahan seiring dengan perubahan zaman, keperluan dan cabaran semasa dalam bidang pendidikan. Abdullah et al. 2020 dalam kajiannya pula menjelaskan bahawa teknik PDP guru perlu berubah daripada kaedah pengajaran secara konvensional kepada kaedah berteraskan teknologi bagi membantu menyesuaikan keperluan dan cabaran semasa. Menurut Santu dan Barto 2018, kaedah pengajaran berteraskan teknologi seperti komputer adalah kaedah paling tepat untuk digunakan pada masa kini kerana ia mampu menyelesaikan masalah dan boleh bertindak seperti pemikiran manusia. Aminuddin dan Nordin 2022 pula menjelaskan, kebanyakan guru pada hari ini masih tidak memaksimumkan penggunaan teknologi dalam proses PDP mereka kerana masih lemah dalam kemahiran teknologi dan cenderung untuk menolak penggunaannya. Hal ini turut disokong oleh Manusami dan Nordin 2021 dalam kajiannya yang mendapati guru masih belum boleh menerima penggunaan teknologi dengan sepenuhnya dalam pendidikan. Dalam masa yang sama, kajian-kajian lepas juga banyak mengkaji tentang pengetahuan dan penerimaan guru terhadap teknologi secara umum dan masih tidak banyak yang berfokus kepada teknologi AI terutamanya dalam kalangan guru pelatih. Baiklah, bagi objektif kajian pula, kajian ini menggariskan 3 objektif utama iaitu: pertama, mengenal pasti tahap pengetahuan guru pelatih terhadap teknologi AI dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kedua, mengenal pasti tahap penerimaan guru pelatih terhadap teknologi AI dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan yang ketiga, mengenal pasti hubungan di antara tahap pengetahuan dengan tahap penerimaan guru pelatih terhadap teknologi AI dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Bagi metodologi kajian, reka bentuk kajian adalah kajian tinjauan dan data dikumpul melalui kaedah kuantitatif dengan menggunakan soal selidik. Manakala, populasi kajian pula merupakan guru pelatih semester 6 hingga 8 di sebuah IPG di Pantai Timur dan sampel yang terlibat adalah sebanyak 55 orang guru pelatih. Bagi kaedah pengumpulan data atau instrumen pula, kajian ini menggunakan borang soal selidik yang diadaptasi dan diubah suai daripada kajian Lubis et al. 2017 dan kajian Faisal et al. 2021. Borang soal selidik tersebut mengandungi 20 item yang dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Bahagian A adalah berkaitan dengan latar belakang sampel kajian iaitu jantina dan semester pengajian, manakala bahagian B dan bahagian C pula mengandungi soalan berkaitan pengetahuan dan penerimaan guru pelatih terhadap penggunaan teknologi AI dalam PDP. Konstruk yang diukur pula merujuk kepada skala Likert 5 mata iaitu 1. Sangat tidak setuju, 2. Tidak setuju, 3. Tidak pasti, 4. Setuju dan 5. Sangat setuju. Satu ujian rintis dan analisis alfa Cronbach juga dilaksanakan kepada 30 orang responden selain daripada sampel kajian untuk menentukan kebolehpercayaan instrumen. Tahap kebolehpercayaan instrumen ditentukan berpandukan pandangan Creswell 2009. Hasil analisis kajian rintis yang dijalankan menunjukkan tahap kebolehpercayaan instrumen yang digunakan bagi kedua-dua konstruk yang ingin dikaji adalah pada tahap yang tinggi, iaitu nilai alfa Cronbach 0.843 bagi konstruk pengetahuan dan 0.864 bagi konstruk penerimaan.
Bagi kaedah analisis data pula, data yang dikumpul melalui borang soal selidik dalam bentuk Google Form dianalisis menggunakan program SPSS. Penganalisisan data ini melibatkan analisis statistik deskriptif dan inferensi. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk melihat demografi sampel kajian, tahap pengetahuan dan tahap penerimaan penggunaan teknologi AI dalam PDP berdasarkan skor nilai min, kekerapan, peratusan dan sisihan piawai. Interpretasi bagi skor min pula ditentukan berpandukan cadangan Palin 2010. Manakala, analisis statistik inferensi dalam kajian ini menggunakan ujian Spearman-Rowe untuk melihat hubungan kolerasi di antara dua pemboleh ubah iaitu tahap pengetahuan dan tahap penerimaan teknologi AI guru pelatih. Seterusnya, aras kekuatan nilai pengkali kolerasi R pula ditentukan dengan merujuk kepada CUA 2014. Bagi dapatan kajian, untuk analisis demografi, seramai 55 orang responden terlibat dalam kajian ini. Daripada jumlah tersebut, 20 responden iaitu 36.4% adalah guru pelatih lelaki, manakala 35 responden iaitu 63.6% adalah guru pelatih perempuan. Seterusnya, dapatan kajian berdasarkan semester pula menunjukkan 12 responden iaitu 21.8% berada di semester 6, 18 responden iaitu 32.7% di semester 7 dan 25 responden iaitu 45.5% di semester 8. Secara keseluruhan, analisis demografi responden menunjukkan majoriti responden adalah dalam kalangan guru pelatih perempuan dan responden tertinggi juga adalah dari semester 8. Seterusnya, kita beralih kepada dapatan kajian. Bagi tahap pengetahuan, guru pelatih terhadap penggunaan teknologi AI dalam PDP, hasil analisis mendapati guru pelatih mempunyai tahap pengetahuan yang sederhana dengan skor nilai min dan sisihan piawai keseluruhan ialah min 3.59 dan sisihan piawai 0.782. Manakala, tahap penerimaan guru pelatih terhadap teknologi AI dalam PDP pula adalah tinggi dengan skor nilai min dan sisihan piawai keseluruhannya ialah min 3.97 dan sisihan piawai 0.673. Hasil kajian juga mendapati tahap pengetahuan mempunyai hubungan kolerasi positif yang signifikan dengan tahap penerimaan guru pelatih terhadap penggunaan teknologi AI dalam PDP pada aras 0.001 di mana P kurang daripada 0.01. Manakala aras kekuatan hubungan ini adalah lemah dengan nilai pengkali korelasi R bersamaan dengan 0.461. Oleh itu, hipotesis nol ditolak di mana terdapatnya hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan dan penerimaan teknologi AI dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru pelatih dengan aras kekuatan yang lemah. Berdasarkan dapatan yang diperolehi, dapat dibincangkan bahawa dapatan bagi tahap penerimaan dilihat bertepatan dengan hasil kajian Ilyas dan Ladin 2018 serta Romi et al. 2019 yang menunjukkan tahap pengetahuan guru pelatih terhadap IR 4.0 yang mempunyai berkaitan secara langsung dengan teknologi AI masih di tahap sederhana. Hal ini jelas menunjukkan bahawa guru pelatih masih kurang mahir dalam mengintegrasikan teknologi semasa, terutamanya teknologi yang berasaskan AI dalam proses PDP mereka. Kurangnya pendedahan terhadap sumbangan teknologi AI dalam pendidikan menyebabkan guru pelatih masih mempunyai tahap pengetahuan yang lemah dalam mempraktikkan teknologi ini semasa merancang serta melaksanakan proses PDP mereka. Hal ini disokong oleh dapatan kajian Celik 2003 yang menunjukkan bahawa guru yang mempunyai banyak pengetahuan untuk berinteraksi dengan alat berasaskan AI, mereka akan mempunyai pengetahuan yang lebih baik mengenai sumbangan AI tersebut. Bagi tahap penerimaan pula, penemuan dalam kajian ini membuktikan bahawa guru pelatih secara meluas menerima dan mempunyai sikap yang positif terhadap penggunaan teknologi AI dalam PDP. Hasil ini sepadan dengan keputusan kajian Daraiseh 2023 yang menunjukkan tahap penerimaan yang tinggi terhadap penggunaan AI di dalam bilik darjah oleh guru sains. Dapatan ini juga bertepatan dengan hasil kajian Nazarski et al. 2021 yang mendapati guru menerima dan bersikap positif terhadap AI untuk membantu mereka dalam pedagogi pengajaran. Di samping itu juga, hasil kajian Brucia Maniati et al. 2022 turut menyokong dapatan ini dengan menjelaskan bahawa guru bersetuju menyumbang kepada pelaksanaan AI di Institut Pengajian Tinggi.
Namun demikian, dapatan dalam kajian ini bertentangan dengan kajian Salamon dan Ismail 2019 yang mendapati aras penerimaan IR 4.0 pelajar tahun akhir Jabatan Teknologi Maklumat dan Komunikasi Politeknik Sultan Idris Shah masih berada di tahap sederhana. Kajian Faisal et al. 2021 juga mendapati tahap penerimaan guru dalam mempraktikkan penggunaan teknologi digital IR 4.0 sebagai bahan bantu mengajar masih pada tahap sederhana. Seterusnya, bagi hubungan antara tahap pengetahuan dan tahap penerimaan, hasil analisis kolerasi antara tahap pengetahuan dan tahap penerimaan guru pelatih terhadap teknologi AI dalam PDP pula menunjukkan hubungan kolerasi positif yang signifikan dengan aras kekuatan hubungan yang lemah. Dapatan ini dilihat bertepatan dengan hasil kajian Abushkara dan Nibkin 2019 yang menunjukkan bahawa terdapatnya hubungan yang signifikan antara tahap pengetahuan dan tahap penerimaan teknologi maklumat berkaitan Internet of Things terhadap responden yang dikaji. Dapatan ini juga turut disokong oleh Hanafi et al. 2022 dalam kajiannya yang menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan penerimaan guru terhadap pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam proses pengajaran dan pembelajaran matematik guru di sekolah rendah. Bagi sumbangan kajian pula, hasil dapatan kajian yang menunjukkan hubungan korelasi signifikan yang positif antara tahap pengetahuan dan tahap penerimaan membuktikan bahawa wujudnya potensi yang positif untuk mengintegrasikan teknologi AI ke dalam proses pengajaran dan pembelajaran guru. Maka dengan itu, latihan serta intervensi yang sesuai dapat dilakukan untuk memastikan pengetahuan dan penerimaan ini diperkukuh dan diimplementasikan secara efektif dalam bilik darjah. Pada masa yang sama, latihan yang tepat melalui kolaborasi dengan pakar-pakar dalam bidang AI juga dapat dirancang bagi membantu dalam usaha untuk mengembangkan sumber daya pendidikan yang lebih relevan dan membantu meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan teknologi AI. Baiklah, sebagai rumusan, dapat dirumuskan bahawa teknologi AI sebenarnya boleh mengubah dunia pendidikan dan membina jaringan pendidikan yang lebih luas untuk masyarakat pada masa akan datang. Maka, organisasi pendidikan boleh mengambil langkah ini untuk mengintegrasikan penggunaan aplikasi AI sebagai pembantu pengajar di dalam bilik darjah. Sistem pendidikan di negara ini juga perlu lebih bersedia untuk berhadapan dengan revolusi tersebut. Hal ini akan menyumbang kepada peningkatan yang ketara dalam kualiti pembelajaran, merangsang inovasi dalam pengajaran dan membantu guru pelatih dalam mempersiapkan pelajar mereka untuk mendepani cabaran IR 4.0 dan menyediakan masyarakat 5.0 yang lebih progresif. Baiklah, sekian saja pembentangan kertas kerja seminar saya. Saya akhiri pembentangan ini dengan ucapan terima kasih.